Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi dapat berkongsi salah satu babak daripada perjalanan surah Yusuf, program siri yang ketiga, teladan akhlak surah Yusuf As-Siddiq Tasha, di mana saya seronok dapat berbincang dengan para peserta, para pelajar hampir 25 orang, dan kami berusaha membumikan kisah Nabi Yusuf dalam kehidupan seharian. Kita tidak terlalu terkejar-kejar kepada babak kronologi cerita yang tersurat, tetapi kita sangat menekankan bagaimana refleksi dari satu ayat ke satu ayat, dari satu kalimah ke satu kalimah, sehingga kita dapat merasakan nilai kalam Allah kepada manusia, bukan sekadar pada membuktikan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan Allah Taala memberikan kepada manusia seperti saya yang hidup pada tahun 2020 apa yang sangat diperlukan dalam hidup di tahun ini, di negara ini, menerusi cerita orang-orang terdahulu. Subhanallah. Dan antara perkara-perkara yang kita bincangkan tadi yang menarik untuk saya kongsikan, kami membincangkan ayat 10 hingga ayat 14 yang menggambarkan tentang mesyuarat sulit saudara-saudara Yusuf, di mana asalnya mereka nak bunuh, tetapi akhirnya jatuh kepada keputusan muktamadnya adalah meletakkan ke dalam lubang sumur, yang mana lokasi lubang sumur ini adalah laluan yang dilalui oleh ba'dus sayyarah, beberapa kafilah. Ayat 10 tu antara yang kita belajar, yang kami belajar, yang saya kongsikan dengan para pelajar, adalah syaitan sangat licik. Syaitan tidak memberi satu idea, was-wasnya berterusan. Kalau satu idea ditolak, dia datang dengan idea kedua. Idea kedua ditolak, dia datang dengan idea ketiga. Dan dari satu idea ke satu idea ini, kita akan lihat tidak sama dari sudut skala Richter dia. Bunuh ni mungkin anak-anak Nabi ni tak patut buat bunuh ni. Humban di bumi asing, ardan, di muka bumi yang orang tak pernah pergi. Ini pun kejam ni. Tapi kalau letak dalam telaga, dalam lubang perigi, yang mana itu ada orang lalu akan pungut, just pindahkan Yusuf ni kepada orang lain. Yang ni okey ni, yang ni okey. Yang ni okey tu bahaya tu. At the end, siapa boleh bagi jaminan yang ba'dus sayyarah akan lalu dan tantah Yusuf alaihi salam boleh mati kebuluran, mati kesejukan, 3-4 hari duduk dalam telaga baru kafilah datang. Bukan yang diangkutnya Yusuf, yang diangkutnya mayat. Siapa tahu. Jadi walaupun cadangan ini kelihatan baik daripada yang sebelum-sebelumnya, yang ekstrim, tapi still isunya adalah ini dosa besar. Masakan tidak, bukan dosa besar kerana memisahkan ayah dengan anak tanpa sebab. Kalau hantar Yusuf pergi ke rumah kebajikan pun tidak sepatut dilakukan. Apatah lagi dalam ghayabatil jub. Bukan tempat untuk kanak-kanak duduk di situ. Jadi nampak macam okey dosa tu, tapi syaitan ni dia balut. Dia balut sampai kita akan kata okey kot. Okey apa? Jaga-jaga tuan-tuan. Inilah usbah asabiyah. Kita akan kata benda tu okey, walhas sebenarnya tak okey, akibat daripada 2-3 orang lain lagi kata okey. Jadi ini perkara yang kita kena sentiasa berjaga-jaga. Kena ada kawan yang baik, yang bagi tahu kita apa kita buat ni tak betul. Sepatutnya ada dari kalangan saudara Yusuf ni yang stop terus.
dan menyeru mereka melihat Yusuf dari sisi yang berbeza. Dia ni ada benda baik. Takkanlah korang ni asyik duk nampak benda buruk sahaja. Ya. Jadi tak ada dalam 10 orang tu yang macam tu. Yang memang hanya ada benda tu Nabi Yaqub je lah. Lepas tu menarik pada ayat 13. Nabi Yaqub mengatakan, ayah takut dia dimakan serigala, wa antum anhu ghafilun. Dia dimakan serigala ketika kamu tengah fokus buat kerja mengembala kambing. Niat kamu memang baik supaya Yusuf boleh makan-makan, boleh bermain-main, dan kamu terus fokus pada kerja. Sebab bila kamu jaga kambing tu, mesti kamu akan jaga pelbagai posisi dan padangnya sangat luas. So Yusuf bebas, for the first time dia boleh bersukaria kat situ. Okey lah. Tapi yang ayah risau, kamu yang terlalu fokus kepada memelihara kambing. Sebab anak-anak ayah mesti orang yang sangat fokus dalam kerjanya. Tapi kamu terabaikan Yusuf. Apa jadi pada budak tu kamu takkan tahu. Ya. Dari satu sudut, ya, ayah kekal menggunakan bahasa positif. Tidak langsung menunjukkan bahasa prejudis. Dia memang sangsi. Dia memang kenal anak-anaknya ini. Ta'wilul ahadith. Dia memang boleh tahu the end daripada semua yang sedang dilakukan ini. Pujuk rayu ni, the end dia adalah Yusuf dikeluarkan daripada rumah ni. Tetapi dia still menggunakan wa antum anhu ghafilun. Anak-anak ayah ni, ya, bila fokus pada kerja, nanti terabai Yusuf. Tapi dari satu sudut, ya, ghafilun ini juga, ya, bermaksud kamu ni, ya, terlalu fokus kepada yang buruk-buruk saja pasal Yusuf. Sebab itulah sampai ke satu tahap sanggup membawanya kepada risiko kematian dengan dihumban ke dalam telaga nanti. Kalaulah kamu sudi mendengar kebaikan-kebaikan Yusuf, kamu takkan buat macam tu. Wa antum anhu ghafilun, kerana kamu fokus pada satu perkara, kamu lalai tentang Yusuf dari satu perkara. Kamu terlalu fokus kepada Yusuf buruk, yang buruk, yang buruk. Wa antum anhu ghafilun, dan kamu sudah tidak lagi memikirkan yang baik-baik tentang Yusuf. Kamu tak nampak langsung Yusuf the another side of the coin. Ini namanya penyakit usbah. Dan mereka kerap pun berbangga-bangga dengan usbah yang menerbitkan perkataan asabiyah. Apa maksud asabiyah? Anda melihat satu orang buruk saja. Dan bila ada datang orang lain menegur anda, anda tolak tepi. Anda tak nak dengar. Sebab anda yakin dia memang buruk. Sedangkan orang tu nak kata, jangan anggap begitu. Ada orang yang kamu sangka buruk, dia still ada banyak kebaikan. Tapi asabiyah, ta'asub, usbah, ya, 2 kali usbah muncul di awal surah Yusuf ni menunjukkan mereka hanya melihat baik tu pada diorang dan buruk tu pada Yaqub. Buruk tu pada Yusuf. Mereka tak nampak langsung, mereka tak cela pun diri diorang. Dan mereka blaming, mereka menyalahkan Yaqub. Mereka tak salahkan diri diorang. Kenapa ayahanda banyak dengan Yusuf? Mereka tak salahkan diri diorang, diorang tak reflect diri diorang. Dan menariknya serigala ni, berdasarkan kajian orang lah, ya, orang kaji, serigala ni dia takkan berani serang manusia, melainkan bila dia berjamaah. dia tak akan berani serang, ya, manusia, satu orang manusia. Kalau serigala satu ekor dengan manusia satu ekor, dia tak akan berlaku. Tak ada sebab untuk serigala serang satu ekor, satu orang manusia. Memang takkan ada sebab, melainkan mungkin sebab serigala tu ada dendam ke, ataupun dilayan dengan cara yang menyeksakan ke, ataupun berlaku something yang menyebabkan dia marah, tak tahulah kan. Tetapi basically serigala, ya, adzibbu akan menyerang manusia apabila dia ada usbah. Dia ada kumpulan yang ramai. Yang tu dia akan jadi berani. Mirip, ya, dengan sikap saudara-saudara Yusuf di awal cerita lah, sebelum mereka bertaubat, ya. Di mana berbangga dengan kuantiti yang ramai, berbangga dengan, dan satu lagi kita belajar tadi, ya, sangat mudah mengungkit kelebihan-kelebihan diri diorang. Ya, seperti ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Selama ni ayah tak nampak ke apa kami buat dengan Yusuf?
Ya, kami susah payah dapatkan air kat luar, bawa balik air ke rumah, kami bagi pada semua keluarga ni termasuk Yusuf, kami tak pernah diskriminasi. Ayah tak nampak ke sumbangan kami? Oh, duk bangga tu, duk bangga dia punya sumbangan dia tu. Qul la taman, ya, kata Quran apa dalam surah Al-Hujurat, ya. Jangan terlalu menunjuk-nunjukkan kamu tu masuk Islam. Jangan terlalu menunjuk-nunjukkan kamu ada banyak jasa kepada Islam. Allah tak perlukan sumbangan kamu. Kamu yang perlukan Allah Ta'ala sebenarnya. Jadi perangai suka mengungkit-ungkit kelebihan ni boleh jadi penyakit hati. Ya, jadi jaga-jaga. Jadi satu ayat ke satu ayat tuan-tuan. Ya, kita sedang beristighfar sebenarnya dengan teguran-teguran Allah kepada kita. Subhanallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.